Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita nak belajar tentang solat sunat duha. Ha? Apakah kelebihan solat sunat duha ni? Okey, insya-Allah kita dengar sama-sama. Banyak hadis Nabi Sallam yang menceritakan tentang kelebihan solat duha ni. Jadi yang pertama, kelebihan solat sunat duha ni tidak termasuk dalam golongan yang lalai. Orang yang melakukan solat duha tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai, tetapi mereka termasuk dalam golongan abidin dan qanitin. Rasulullah SAW bersabda, riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu berkatanya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang solat duha 2 rakaat, nescaya dia tidak ditulis dalam kalangan orang yang lalai. Siapa yang solat duha 4 rakaat, nescaya dia ditulis dalam kalangan abidin, ahli ibadah. Sesiapa yang solat duha 6 rakaat, nescaya dia dilindungi Allah pada hari tersebut. Sesiapa yang solat duha 8 rakaat, nescaya Allah menulis baginya di dalam kalangan qanitin, yakni yang sentiasa berdiri untuk beribadat. Dan sesiapa yang solat duha 12 rakaat, nescaya dibinakan sebuah istana baginya dalam syurga. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Allahu Akbar. Siapa yang solat duha 12 rakaat, nescaya dibinakan seluruh istana baginya dalam syurga. Setiap hari, siang dan malam, Allah SWT mengagih-agihkan kurnianya kepada hamba-Nya. Tiada kurniaan Allah ke atas seorang hamba-Nya lebih baik daripada keupayaannya yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Riwayat Al-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir. Ini hadis Nabi SAW tentang kelebihan solat. Yang kedua, apakah kelebihan solat sunat duha? Seolah-olah seluruh anggota melakukan kebaikan atau sedekah dengan seluruh anggotanya. Solat duha, seolah-olah seluruh anggotanya melakukan kebaikan. Orang yang solat duha ni, kita jaga solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi semua anggota sendi kamu menampilkan amal sedekah. Untuk melunaskan kewajipan itu, ketahuilah bahawa setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Amar ma'ruf merupakan sedekah. Nahi mungkar merupakan sedekah. Namun semua itu terangkat dengan mengerjakan 2 rakaat solat duha. Ya Allah. Setiap pagi semua anggota sendi kamu menampilkan amal sedekah. Nabi bersabda. Untuk melunaskan kewajipan itu, ketahui bahawa setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Amal ma'ruf merupakan sedekah. Nahi mungkar merupakan sedekah. Namun, semua itu terangkat dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab salat, bab salat duha. Ini kelebihan salat duha. Begitu juga yang diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia dilengkapi dengan 360 tulang sendi. Semestinya ia mengeluarkan sedekah bagi setiap sendi. Sahabat bertanya, siapakah yang mampu berbuat demikian? Itu wahai Rasulullah. Baginda menjawab, itu mudah saja. Menghapuskan kahak dengan mengambusnya dengan tanah di dalam masjid, atau anda membuang sesuatu yang mengganggu orang di jalan.
Kalau itu pun anda tidak mampu, maka tunaikanlah dengan solat duha 2 rakaat. Ia boleh melunaskan semua sedekah tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Setiap manusia dilengkapi dengan 360 tulang sendi. Semestinya ia mengeluarkan sedekah bagi setiap sendi. Sahabat bertanya, siapakah yang mampu berbuat demikian itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, itu mudah saja. Menghapuskan kahak dengan mengambusnya dengan tanah di dalam masjid, atau anda membuang sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Kalau itu pun anda tidak mampu, maka tunaikanlah dengan solat duha 2 rakaat. Ia boleh melunaskan semua sedekah tersebut. Ini kelebihan solat duha ni, Masya Allah. Allah bagi pahala yang banyak pada kita, ganjaran yang banyak pada kita. Yang ketiga, diperkenankan doa selepas solat sunat duha. Diperkenankan doa selepas solat duha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha 8 rakaat. Setelah selesai, baginda bersabda, maksudnya saya telah menunaikan solat dengan penuh harapan khusyuk dan rasa takut kepada Allah. Jadi kita bayang dengan penuh khusyuk dan takut pada Allah. Setelah selesai solat, saya berdoa memohon kepada Tuhanku 3 perkara dan diperkenankan 2 permintaan dan 1 lagi tidak diperkenankan. Dalam doa tersebut, ni Nabi ajar, saya memohon kepadanya supaya tidak ditimpakan bala ke atas umat saya dengan musim kemarau, kebuluran. Nabi punya doa. Permohonan ini Allah tunaikan. Dan saya berdoa lagi memohon Allah agar umat saya tidak dikalahkan oleh musuh mereka dengan sekaligus. Permohonan itu pun diperkenankan. Akhirnya, saya memohon kepada Allah supaya umat saya tidak berpecah belah, tetapi permohonan ini tidak diperkenankan. 3 doa Nabi. Saya telah menunaikan solat dengan penuh harapan khusyuk dan rasa takut kepada Allah. Setelah selesai solat, saya berdoa memohon kepada Tuhanku 3 perkara dan diperkenankan 2 permintaan dan 1 lagi tidak diperkenankan. Dalam doa tersebut, saya memohon kepadanya supaya tidak ditimpakan bala ke atas umat saya dengan musim kemarau kebuluran. Jangan risau. Ni Nabi cakap, Nabi dah doa. Permohonan ini Allah tunaikan. Dan saya berdoa lagi memohon Allah agar umat saya tidak dikalahkan oleh musuh mereka dengan sekaligus. Permohonan itu pun diperkenankan oleh Allah SWT. Akhirnya, saya memohon kepada Allah supaya umat saya tidak berpecah belah, tetapi permohonan ini tidak diperkenankan. Ini yang keadaan berlaku. Ya Allah. Tapi kita kena usaha untuk bersatu, berkasih sayang, bermaafan. Jangan wujud sifat benci. Jangan kita bergaduh, jangan kita bertengkar, jangan kita mengumpat, jangan kita memfitnah. Kita doa kebaikan. Kita kena usaha apa yang Nabi SAW beritahu. Jadi ini kelebihan yang Nabi ajar tentang doa yang Nabi buat selepas solat sunat duha. Kita pun boleh doa juga. Macam-macam doa sebenarnya kita boleh buat. Yang keempat, dimurahkan rezeki. Orang yang solat duha ni, sunat duha ni, Allah murahkan rezeki dia. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya, adakah kamu suka saya tunjukkan kepada kamu suatu ibadah yang lebih menguntungkan kamu, lebih banyak hasilnya dan lebih cepat pulangannya, iaitu ibadah orang yang berwuduk, kemudian ia pergi masjid untuk solat duha. Kita ambil wuduk, kita pergi masjid solat duha. Kalau nak sembahyang kat masjid lah. Kat rumah pun boleh buat, kat pejabat pun boleh buat. Orang ini lebih hampir meraih sasarannya, lebih lumayan keuntungannya, malah lebih cepat mendatangkan pulangannya. Adakah kamu suka saya tunjukkan kepada kamu suatu ibadah yang lebih menguntungkan kamu, lebih banyak hasilnya dan lebih cepat pulangannya?
iaitu ibadah orang yang berwuduk kemudian dia pergi ke masjid untuk solat duha. Orang ini lebih hampir meraih sasarannya, lebih lumayan keuntungannya, malah lebih cepat mendatangkan pulangannya. Hadis riwayat Ahmad dalam bab Musnad Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi hari ini orang Islam hari ini, dia sebenarnya tak ada masalah bab rezeki ni. Kalau semua Islam jaga semayang duha, semua. Suami kita, isteri kita, anak kita, cucu kita. Kan? Semua kita jaga solat sunat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Buat berapa yang mampu. Maka Allah SWT akan bagi macam-macam kelebihan. Antaranya, Allah SWT akan murahkan rezeki kita. Jadi tak perlu risau sebenarnya. Masalahnya bila kita tak ikut apa Allah Nabi suruh, itu yang masalah rezeki kita. Tak cukup kan. Jadi insya-Allah semua kita orang Islam jaga solat sunat duha. Solat sunat duha. Nabi suruh, Nabi buat, kita ikut insya-Allah. Yang kelima, kelebihan solat sunat duha dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT memelihara orang yang mendirikan solat duha dan memberikannya pahala yang banyak. Allah bagi pahala yang banyak pada kita. Daripada Nu'aim bin Hamar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah SWT, maksudnya, wahai anak Adam, jangan malas kepadaku untuk mengerjakan 4 rakaat duha pada awal siang. Jika engkau laksanakan, nescaya aku pelihara kamu pada petang hari tersebut. Allah berfirman, wahai anak Adam, Allah beritahu kita semua, kita kan anak Nabi Adam AS, jangan malas kepadaku untuk mengerjakan 4 rakaat duha pada awal siang. Jika engkau laksanakan, nescaya aku pelihara kamu pada petang hari tersebut. Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab solat bab solat duha, dan Al-Tirmizi dalam Sunan Al-Tirmizi, kitab solat bab tentang solat duha. Ini semua tentang hadis-hadis Nabi SAW. Firman Allah SWT. Yang keenam, dosa dihapuskan. Orang jaga solat sunat duha, dosa dihapuskan. Dosa seorang itu dihapuskan jika dia melakukan solat sunat duha. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, maksudnya, sesiapa yang pergi ketika matahari sedang naik, berwuduk dengan sempurnanya, kemudian menunaikan solat 2 rakaat, nescaya akan diampun baginya segala dosanya. Dia menjadi bersih dosanya seperti budak yang baru dilahirkan ibunya. Riwayat Abu Ya'la. Sesiapa yang pergi ketika matahari sedang naik, berwuduk dengan sesempurnanya, kemudian menunaikan solat 2 rakaat, nescaya akan diampun baginya segala dosanya. Dan dia menjadi bersih dosanya seperti budak yang baru dilahirkan. Ini kelebihan tentang solat-solat sunat duha. Banyak kelebihan. Yang pentingnya semua kita orang Islam jaga semayang solat duha. Duha ni maksudnya apa? Duha ni adalah matahari atau cahaya matahari. Ada pendapat yang menyatakan ia adalah cahaya matahari yang sampai ke bumi. Atau apa saja yang terkena cahaya matahari dinamakan duha. Maknanya dari segi syaraknya, solat duha ialah solat yang dilakukan pada waktu matahari baru terbit. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita lah. Kita niat dan kita azam, kita usaha untuk semayang jaga solat sunat duha hari-hari. Kita jangan miss. Kat rumah kita boleh buat, kat pejabat boleh buat, mana-mana sebenarnya. Kat masjid ambil uduk dengan sempurna dan kita jagalah solat duha. Terbaiknya, buatlah 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 8 rakaat, 12 rakaat. Jadi kelebihan-kelebihan ni banyak sangat. Semoga Allah bagi taufik pada kita dapat amalkan insya-Allah dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.